Okey, jadi untuk hari ni kita akan present qawaid fiqhiyah darar yuzal. Kita akan bincanglah, discuss. So, presenter kita boleh mula kot. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar ke? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kumpulan kami akan membentangkan mengenai darar yuzal. Dari segi definisinya, bila kita lihat darar yuzal ini bermaksud kemudaratan yang dihilangkan. Iaitu kemudaratan itu dihilangkan disebabkan oleh, maksudnya kalau perlu dihilangkan kerana bila berlakunya kemudaratan kita perlulah untuk hilangkan supaya tidak mengancam kepada nyawa kita. Itu untuk mencapai kehidupan kepentingan kehidupan manusia tu dari segi nyawa. Maksudnya ada mudarat-mudarat yang perlu dihilangkan. Seterusnya ada sumber kaedah. Sumber kaedah dalam Quran di antaranya wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Iaitu maksudnya janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Itu adalah dalil lah mengenai kaedah ini. Seterusnya mengenai hadis. Dalil pada hadis pula adalah la darara wa la dirar, yang mana maksudnya tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Ada pendapat mengenai makna dirar dan darar itu berbezalah. La darara itu jangan kamu mudarat, ada manfaat pada diri dia dan memudaratkan orang lain. Dan jangan pula wala darara, jangan pula tidak ada manfaat dan memudaratkan. Jangan mudaratkan orang lain lah. Slide tak gerak. Slide gerak tak? Tak, masih dekat muka surat first tu. Dia crash tu. Aduh. Tak. Slide berubah tak? No. Ulang lagi slide. Kalau net slow, nak saya yang share tak apa, share. Line good.
Dah nak start balik beritahu, saya pause dulu. Okay, teruskan. Okey, kita mula semula. Tajuk kami adalah Darul Yuzal, iaitu kemudaratan yang dihilangkan. Slide seterusnya, Min. Mudarat dihilangkan, ada yang dihilangkan, ada juga diringankan mengenai hukum. Seterusnya dari segi dalil, dalil dalam Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Maksudnya janganlah kamu mencapak diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Seterusnya sumber hadis. Sumber hadis tu la darara wa la dirar. Tidak ada. Tidak ada mudarat lah. Dan tidak ada yang memudaratkan. Mana Amin? Slide lah. Terkelak. Slide hilang. Okey. Hadis tu la darara wa la dirar, tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Seterusnya saya surah pada Amin lah mengenai pada seterusnya contoh. Okey, semua dengar kan? Okey, seterusnya kita pergi contoh mengaplikasikan kaedah Darul Yuzal ni. Okay, dari segi syariah dia, antara contoh yang boleh diambil adalah yang pertama tayamum. Tayamum yang mana bagi pesakit ataupun tempat yang terlampau sejuk ataupun tidak menemukan air. Kita boleh tengok kat sini, dia macam rusah lah. Dan jika dia terkena air ataupun dalam keadaan darurat lah, dia nak ambil air wuduk, nak ambil air sembahyang, tiba-tiba ayat tak ada. Ataupun dia dalam keadaan sakit, dia tidak boleh terkena air. Ataupun dia duduk kat tempat-tempat yang sejuk, Australia ke apa ke, bila dia ambil wuduk, ayat tu terlampau sejuk sampai boleh mudaratkan diri dia. So kat sini, dibolehkan dia bertayamum. Tu dari segi ruksah yang diberikan lah. So dia kena hilangkan kemudaratan tu. So dia dibolehkanlah untuk bertayamum. Yang kedua adalah merawat, iaitu rawatan yang melibatkan aurat, iaitu doktor lah. Kalau kita tengok doktor-doktor ni, pada hukum asalnya aurat ni haram lah. Kita lihat aurat baik pun lelaki ataupun perempuan yang mahram lah. So tidak dibolehkan. Akan tetapi atas sebab doktor, doktor ni yang mahir dalam bidang perubatan, dia nak mengubati ataupun merawat pesakit tu dekat tempat yang mana tempat yang tak boleh tengok tu. So dibolehkan dia untuk merawat kat tempat aurat tu dan melihat aurat tu. Sebab apa, kalau dia tak tengok tempat dia rawat tu, boleh mengakibatkan kematian pada kawan tu ataupun boleh menyebabkan kemudaratan yang amat besar kepada kawan tu. Itu kita boleh tengoklah dari segi mengaplikasikan dalam bidang syariah ni. Lepas tu contoh kita mengaplikasikan dalam bidang muamalat. Kita boleh tengok iaitu bai'us salam. Yang mana kita tengok hukum jual beli pada asalnya mestilah dalam satu akad, dalam satu majlis lah.
Baca buku asal dalam satu majlis. Tapi bai'un salam ni dia terjadi tu bukan dalam satu majlis. Maksudnya kat sini kita order barang tu, tapi barang tu yang sampai tu mengambil masa. So dia bukan dalam satu majlis. Selalunya kita kalau beli barang ni kat orang, kita akan dalam satu majlis tu barang tu kita nampak, kita pegang, kita ambil, kita bawa balik, macam tu lah. Tapi dari segi bai'un salam ni, jual beli online ni, kalau kita beli kat Shopee ke apa, kita order, barang tu sampai lambat. Dan kita pun tak tahu keadaan dia macam mana. Pada buku asalnya tidak boleh lah. Tapi disebabkan bai'un salam ni, jual beli online, maka dibolehkan. Sebab apa? Dia memudahkan kita lah. Macam contoh zaman lalu ni kan, dengan COVID, kita pun tak boleh keluar rumah dan sebagainya. So, menjadi kesenangan pada kita ataupun memberi kemudahan pada kita untuk jual beli online ni. Kalau kita kalau COVID tak boleh keluar apa semua, kalau kita keluar juga, so boleh mudaratkan pada kita. Kita boleh kena COVID atau sebagainya lah. Tu kaedah ni adalah kaedah yang mana kemudaratan tu dihilangkan lah. Seterusnya iaitu barangan yang aib, iaitu barangan yang rosak ataupun cacat. Barang-barang yang kita beli. Contohlah kita beli barang online lah. Kita beli barang online dan sampai kepada kita tu dalam keadaan yang rosak. Dalam keadaan yang boleh membahayakan kita, ataupun barang yang kita beli menggunakan harta benda kita tiba-tiba sampai-sampai dia rosak. Contoh kita beli laptop. Kita nak guna keperluan kita. Sampai-sampai kat rumah kita tiba-tiba dia ada problem dan sebagainya. So memberi kemudaratan pada kita lah. Kita nak guna sangat-sangat time tu. So kat sini dia dibolehkan untuk menghantar semula, ataupun dia dibolehkan memberitahu kepada penjual tu. Dalam dia beritahu kepada penjual tu kata barang dia rosak. Dan masa ditetapkan tu ada masa juga. Iaitu dia tidak boleh melebihi had untuk yang dia menghantar tu. Dari segi macam contoh sampai-sampai barang tu dalam keadaan rosak tu, dia kena terus menghubungi ataupun memberitahu kepada penjual yang kata barang yang dibeli ni adalah rosak. Dia tak boleh beritahu lepas je setahun tu dia abang. Tu dia jadi lain dah. Tu mungkin dia berbohong ataupun sebaliknya lah. Dalam keadaan ni waktu dan tempoh tertentulah. Okey, seterusnya kita masuk sedikit berkenaan cabang-cabang kaedah Doro user ni. Okey, yang pertama kemudaratan, mengharuskan perkara yang dilarang ataupun diharamkan. Kat sini sebagai contoh lah yang boleh diberikan, iaitu memakan makanan yang diharamkan makan. Contohnya khinzir ataupun bangkai. So macam keadaan dia, kita ni dalam satu hutan ataupun baliknya lah, kita tak ada makanan lain dah selain makanan haram. So diperbolehkan kita untuk memakan makanan haram tu. Kalau kita tak makan makanan haram tu, akan memudaratkan diri kita. Kemungkinan kita boleh mati kelaparan. So dibolehkan kita untuk makan makanan haram itu. Seterusnya, sesuatu yang dibolehkan kerana darurat mengikut kadarnya. So kat sini apa dia kadar yang kadar yang darurat baginya. Maksudnya kat sini, contoh ya, yang pesakit tadi. Doktor ni, dia dibolehkan merawat pesakit tu dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Akan tetapi, dia hanyalah dibenarkan untuk melihat aurat si wanita itu ataupun lelaki. Antara dua-dua tu lah. Okay, seterusnya, kadar yang dia dibolehkan untuk melihat aurat itu ada batasannya.
Bukan kerana macam contoh tempat sakitnya. Tempat sakit tu sahaja yang dibolehkan untuk melihat aurat. Wanita ataupun sebaliknya lah. So dia tak boleh tengok tempat lain dah. Dia tak boleh tengok. Contohlah kaki dia elok je, tak sakit pun. Lepas tu pergi selok kaki kau tengok kau tak boleh. So kat sini ada kadarnya, ada kebatasannya kat sini. Okey, seterusnya darurat. Ya. Seterusnya darurat harus dielakkan semampu boleh. Kat sini antara darurat yang perkara yang perlu dielakkan. Contohnya lah kita dalam keadaan kita darurat harus dielakkan semampu boleh. Okey, contoh dia antara darurat yang harus ditolak semampu mungkin ni, kita boleh tengoklah dulu usaha dan upaya pengumpulan dan pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan tujuannya tidak hilang. Yang mana kita tengoklah jika zaman sahabat dulu tidak membukukan Al-Quran, so mungkin mengakibatkan kemudaratan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran lah jika tidak ada pengumpulan Al-Quran. Sebab apa? Sebab agar tak terjadi pelisihan dalam bacaan Al-Quran dan segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran di kalangan umat Islam ni lah. So kat sini kita boleh tengok lah antara darurat harus dielakkan semampu mungkin. Benda tu kalau kita tak ada benda tu, so menjadi susah bagi kita. So seterusnya adalah bahaya khusus harus ditempuh untuk menolak bahaya yang umum. Masuk kat sini, contoh dia kat sini, kita boleh bagi penjual senjata lah, senjata Arab ataupun apa-apalah yang dilarang menjual senjata ketika terjadi peperangan. Apabila itu dilakukan, maka bahaya akan semakin luas serta menyebabkan permusuhan tidak kunjung damai. So kita tengoklah bahaya khusus itu. Maksudnya kat sini dia ni penjual senjata api ataupun penjual senjata api. So dia tidak bolehlah menjual senjata api tu kepada contohnya orang kafir. Orang kafir yang nak memerangi orang Islam. So tidak bolehlah dia dia menjual senjata api tu. Sebagai contoh lain kat sini contohnya anggur. Pada awalnya anggur ni adalah benda yang boleh dimakan lah. Akan tetapi pada bahaya paling umum sekali adalah membuat arak. So kat sini tidak dibenarkan lah. Macam seorang tu dia tidak boleh menjual anggur atau bahan lain yang dapat dijadikan bahan minuman keras, iaitu arak. So dia kena elakkan lah. Hal ini bertujuan agar produksi ataupun peredaran arak tu berkurang.
Dia kena ni lah, dia kena menolak lah. Macam kalau kawan tu dia nak beli anggur untuk buat arak, so kita kena tolak, tak boleh kita jual kepada orang-orang tu lah. Seterusnya, kemudahan tidak dapat digugurkan dengan kesusahan ataupun kesulitan. Iaitu kita boleh bagi contoh solat. Dalam keadaan solat, jika seseorang tu dia tidak boleh solat keadaan sakit, contohnya dia tak boleh sujud ataupun dia tak boleh solat keadaan betul, ataupun dia tak boleh solat dalam keadaan berdiri, so diperbolehkan ataupun digugurkan kesusahan dia tu, kesusahan dalam dia nak membuat ibadah kepada Allah, so diperbolehkan dia solat dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Seterusnya, keterpaksaan tidak dapat membatalkan hak orang lain. Contohnya kat sini kita boleh bagi contoh, kita ni hidup berjiran lah. Dalam satu tahap tu, rumah jiran kita ada seekor contohlah angsa ataupun itik ataupun ayam lah. Yang mana ternakan tu yang tetangga dia punya lah. Akan tetapi setiap malam asyik berkokok, dia mengakibatkan kita ni, contohlah seorang tu dia ada masalah pendengaran ataupun dia ada kesakitan di telinga lah. Lepas tu dia dengar bunyi berkokok sampai memudaratkan dia punya telinga dia tu. So mengakibatkan dia sakit, menderita. So dibenarkan dia untuk menyembelih dia punya haiwan ternakan tetangga dia tu. Akan tetapi dia perlulah membayar balik haiwan tersebut ataupun membayar guna duit ataupun membayar dengan duit lah kepada tetangga dia. Sebab apa? Walaupun dibenarkan dia menyembelih haiwan tersebut, akan tetapi itu tidak membatalkan hak orang lain. Maksudnya tu, walaupun kita sembelih yang tu, dia tetaplah yang hak orang lain, bukan hak kita. So kita kena bayar dengan harga yang diminta oleh tetangga tu lah. Seterusnya, kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Contohnya kat sini kita boleh tengok doktor. Doktor yang menderma darah. Contohnya lah. Contoh doktor yang menderma darah kepada pesakit lain. Contohlah kawan tu, kalau dia mendermakan darah, dia memudaratkan diri dia dan boleh mengakibatkan contoh dia sakit ke. Kalau dia derma darah ni, dia mungkin dia akan ada sampingan yang amat teruk pada diri dia. So kat situ tak boleh lah. Walaupun niat dia baik, dia nak menderma darah kepada orang lain, tapi dia boleh memudaratkan diri dia. So tidak dibolehkan lah kat situ. Maksudnya kat sini tidak boleh seorang itu dia mendermakan darah dia sendiri kepada orang lain sehinggalah dia mendapat kemudaratan pada diri dia sendiri. Itu sahaja kot cabang-cabang kaedah yang boleh difahami. Okay, seterusnya, apa yang dapat disimpulkan dekat sini, agama Islam adalah agama yang mudah. Islam memudahkan perkara yang anggap sebagai beban. Yang mana kita tengok tadi, setiap kemudaratan, setiap kesulitan dalam suatu perkara ataupun pelakuan ataupun sebaliknya lah. So dipermudahkan bagi kita orang Islam ni. Kita boleh tengoklah Islam ini bukannya membebankan kita, tetapi memudahkan kita. Kaedah fi darar yuzal ini, kemudaratan mesti dihilangkan, membuktikan bahawa Islam membantu kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan mudah. Macam tadilah, setiap pekerjaan kita tu lebih mudah. Yang mana kita tengoklah Islam sendiri suruh kita menjaga kita punya maqasid syariah kita, itu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. So kat sini kita boleh nampaklah Islam bukannya agama yang membebankan. Okay. Islam menghalang kita melakukan sesuatu yang perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri
ataupun orang lain dan alam sekitar. Kita boleh tengok Islam bukannya menghalang kita, macam contoh kita Islam ni tidak membenarkan kita untuk memudaratkan kepada orang lain. Macam tadi ada kaedah ataupun cabang-cabang yang mana kita ada hak orang lain, so kita tak boleh untuk merosakkan ataupun memudaratkan orang lain. Walaupun keadaan kita sendiri darurat, kita tak boleh memudaratkan orang lain. Dalam untuk kita nak selamatkan nyawa kita, tak boleh. So kat sini Islam sangat menjaga kehormatan masing-masing. Seterusnya ni adalah rujukan lah. Okey, sekadar itu sahaja daripada kami. Ada apa-apa persoalan? Soalan. Tak ada soalan. Saya ada soalan Ya. yang pasal apa keterpaksaan, yang contoh pasal ayam berkokok lepas tu dia pergi sembelih. Tak apa nak faham. Okey, kat sini keterpaksaan tidak dapat membatalkan hak orang lain. Maksudnya kat sini dia ayam yang tadi, contohlah haiwan mana-mana pun, ayam boleh disembelih ataupun contoh lain lah kita bagi contoh tu juga. Dia menyembelih haiwan tersebut sebab dia terpaksa. Sebab kalau dia tak sembelih haiwan tu ataupun dia buang haiwan tu, akan menyebabkan kemudaratan kepada diri dia. Masalah dia punya telinga ke ataupun sebaliknya lah, dia punya boleh mengakibatkan kesakitan pada dia. So dibolehkan dia menyembelih ataupun membuang, akan tetapi itu hak orang lain. Dia perlu membayar semula. Ataupun dia memberitahu kepada tetangga dia tu. Dia tak boleh lah sembelih tu dia biang gitu je. So tak boleh lah, dalam kaedah tak boleh. Sebab tu masih hak orang lain. Okey, boleh ke? Ada soalan lagi? Ada soalan. Macam tadi Amin kata kalau boleh makan benda haram, kalau contoh duduk hutan, lepas tu dia tak ada makanan, dia boleh makan babi semua tu kan. Soalannya, kadar pemakanan tu boleh banyak mana? Okey, kat sini kita tengok balik. Dia ada dua kaedah kat sini. Kaedah yang seterusnya, kaedah yang mana sesuatu yang dibolehkan kerana darurat mengikut kadarnya. Ada batasan dia. Kalau kita makan tu, ada batasan dia, iaitu kita kena makan makanan haram tu sekadar kita mampu untuk meneruskan hidup. Maksudnya untuk hari tu juga. Macamnya tak boleh, macam contoh kita makan sehari tiap pinggan je, 3 pinggan ke. So untuk kita meneruskan hidup, adakah 1 pinggan tak cukup? Cukup je kan, 1 pinggan. So kita makan tu hanyalah sekadar kita boleh meneruskan hidup. Kalau dah kenyang tu, waktu tak boleh lah. Sampai perut buncit semua tak boleh lah. So ada batasan dia tu. So kita tak boleh makan sampai kita kenyang. So kita kena makan, mungkin waktu pagi tu kita tak makanan. Tiba-tiba keadaan petang tu kita nampak haiwan lain. Kita membunuh, kita boleh makan. So ada batasan dia tu. Kita untuk kita makan tu. Boleh Farhan? Boleh. Maksudnya makan sekadar tenaga lah. Ya, sekadar tenaga saja. Soalan lain ada?
Ada satu soalan ni. Contoh kan, kawan ni dia duduk dalam keadaan darurat, dia tak ada makanan, tapi dia terjumpuk satu makanan, tapi makanan tu makanan orang lainnya. Dia boleh tak ambil makanan dia, makanan tu? Okey. Kat sini dia akan ada dalam ada dia punya cabaran-cabaran dia. Kat sini dia kena tengok balik keadaan dia macam mana. Kalau seorang itu dia pun macam dia nak ambil makanan orang lain, kita kena tengok sama orang lain tu macam mana. Kalau keadaan orang lain tu pun darurat, so dia tak boleh makan makanan yang walaupun kat diri dia boleh menghilangkan kemudaratan, tapi kat orang lain tak menghilang apa nama kemudaratan. So tidak boleh lah. Dia tak boleh mudaratkan orang lain dengan menggunakan kemudaratan dia sendiri. Itu adalah satu kaedah. Okey, boleh? Dia akan ada kat cabang ni. Kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Yang bawah sekali tu. Walaupun keadaan kita darurat, kena paksa juga makan. Lepas tu kita nampak kawan tu ada makanan, kita pergi curi makanan dia. Ataupun kita pergi curi makanan dia, kita makan. Kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kalau keadaan dia darurat, so tidak dibolehkan. Walaupun dihilangkan kemudaratan pada kita, tapi kita kemudaratan pada orang tu tak hilang. Boleh mengakibatkan kemudaratan pada orang yang tuan punya makanan tu. Boleh ke? Soalan lain ada? Maksud dia kita tak boleh ambil makanan orang tu lah. Ataupun kita perlu minta keizinan tuan pada makanan tu dulu. Ya, kita kena tanya dulu. Kalau kawan tu kata boleh, so dibenarkanlah. Dia maksudnya kat sini dia dalam kaedah cabang lain pula. Dia akan benda lain pula lah. Kalau contoh kawan tu tak bagi, so tak bolehlah kita mengambil ataupun kita mencuri. Boleh ke? Okey, contoh kalau kita satu hari tu kita dah lapar gila bab dunia, kita dah lapar kan. Tapi kita tak ada duit nak makan, melainkan kita terpaksa mencuri makanan dekat sebuah kedai runcit, tak kisahlah roti ke apa ke. Macam mana dengan status makanan yang kita curi tu? Adakah haram ataupun halal? Makanan tu walaupun diri kita ni dapat menghilangkan kemudaratan daripada diri kita dapat hidup, tapi status makanan tu tetap haram. Sebab apa? Dia mencuri. Kalau dia minta izin kat kawan tu, kata dia tak ada duit, dia memang lapar gila-gila, lepas tu dia terpaksa dia mintalah. So dibolehkan kat situ. So kalau dia mencuri, barang tu ataupun makanan tu tetaplah status dia haram. Sebab dia mencuri. Boleh ke? Ada lagi soalan? Soalan lah. Pasal vaksinasi COVID-19. Adakah dia tergolong dan boleh dikatakan orang kata apa? Dikategorikan untuk kaedah ni lah. Itu saja. So kat sini macam saya ada kata hari tu lah. Saya tak mahu beritahu lagi, dia ada kaedah lain. Ini antara satu kaedah yang mana kaedah ni kalau kita lihat macam contoh keadaan seorang tu, dia contoh kemudaratan yang mana kalau kita contoh keadaan macam ni, kalau dia tak ambil vaksin tu, kemungkinan kemudaratan pada diri dia tu dia boleh terkena COVID dan sampingan dia tu boleh membawa kepada kematian. So kat sini kemudaratan tu harus mengharuskan perkara yang dilarang. Maksudnya kat sini kita perlu mengambil vaksin tu untuk kita berjaga-jaga, untuk kita tidak mendapat sampingan yang teruk. Contohnya kalau kita tengoklah statement sekarang ni, kalau contoh orang yang kena vaksin dengan orang yang kena vaksin apabila kena COVID dengan orang yang tak vaksin kena COVID adalah sangat berlainan. Yang mana jika seorang tu dia kena COVID, lepas tu dia divaksin,
So dia dibolehkan, dia tak ada gejala yang amat-amat teruk. Selalunya kalau kita tengok statement, dia akan asal pening-pening dan boleh diubati dengan segera. Sebab vaksin tu dia memberi antibody kepada kita. Akan tetapi jika orang tu dia tak ambil vaksin, kalau kita tengok statement dekat mana-mana KKM ataupun sebaliknya, memang akan merosakkan ataupun sampai gejala, sampai sesak nafas dan perlu dikomakan. Kalau kita tengok banyak isu-isu ataupun saya boleh ceritalah sedikit adik-beradik belajar sikit lah. Dia ni tak ambil vaksin lagi. Akan tetapi dia tak keluar rumah. Tiba-tiba dia jatuh pengsan. Dengan tak ada gejala apa-apa, jatuh pengsan. Tiba-tiba dia masuk ICU. Dalam beberapa hari, dia meninggal lah. So kat sini, kemudaratan tu. So harus dihilangkan lah dalam keadaan ni. So boleh kan? Ada soalan lain? Habis ya? Semua tak ada soalan? Okay. Semua bukan tak ada soalan ni. Ada dua contoh yang diberikan itu yang saya nak persoalkan untuk dari segi nak cuba terangkan semula. Sebab kalau cara penerangan tersebut itu tidak menepati dengan kaedah yang diberikan. Yang pertamanya adalah jual beli salam dan yang keduanya adalah tayamum. Untuk kaedah darar yuzal ini kita akan lihat apa kemudaratan yang terdapat dalam sesuatu masalah yang menyebabkan ianya diringankan ataupun dihapuskan. Okey, kita kena jelas kita kena kenal pasti apa kemudaratan yang terdapat dalam sesuatu masalah supaya jadi dengan kemudaratan yang wujud itu Islam membenarkan dengan kaedah ini ianya dapat dihapuskan dan dapat dihapuskan tu dari segi apa? Dari segi hukum-hukum tertentulah. Contohnya hukum asalnya haram. Jadi apabila disebabkan kemudaratan, ianya dah hukum haram itu dihapuskan dengan kadar-kadar tertentu. Okey. Itu. Sekejap Faham? Jadi dengan kaedah ini, kamu kena kenal pasti apa kemudaratan yang wujud yang menyebabkan Islam benarkan ianya dihapuskan ataupun diringankan. Diringankan tu dia ikut kepada kaedah-kaedah pecahan-pecahan kaedah lah. Dia ada sebenarnya dalam orang kata apa, dalam Ad-darar yuzal ni dia banyak menerangkan, kalau kamu baca ni dia banyak menerangkan kaedah-kaedah terbitan ataupun kaedah yang kecil. Contohnya darar yufa' bi qadaril imkan ataupun darar ada banyak ni, yutahammalu darar khas li daf'il darar am. Okey, mudarat yang khusus ada disebut dalam tadi ada presenter kita sebut tentang pecahan-pecahan kaedah ni lah. Okey, kebanyakannya kalau kamu baca buku-buku kaedah-kaedah fiqh pun dia banyak cerita kaedah ni banyak menyentuh kaedah-kaedah kecil. Okey, berbalik kepada yang persoalan yang saya bangkitkan tadi adalah cuba terangkan kembali bagaimana bagaimana masalah dalam pembelian secara salam ataupun akad salam tersebut dikaitkan dengan darar yuzal dan juga tayamum juga dikaitkan dengan kaedah darar yuzal. Okey, itu soalan saya.
Okay, kita pergi kepada tayamum dulu lah. Yang macam tayamum tadi tu, yang mana kita tengoklah diwajibkan kita untuk mengambil wuduk lah dengan air. Jika tidak ada air, kita boleh bertayamum. Kat sini bagi yang bersakit, iaitu dia tidak boleh tak boleh kena air. Dia ada kemudaratan, ada darar kat situ, yang mana boleh mengakibatkan kemungkinan berbahaya pada diri dia. Seterusnya, kalau keadaan tempat yang sejuk, kedinginan, macam di Australia ataupun sebaliknya, kita nak ambil wuduk ni, tiba-tiba air tu sejuk sangat, terlampau sejuk yang boleh mudaratkan diri kita. Memang boleh mudaratkan diri kita lah. So ada darar kat situ, yang mana air yang sangat sejuk tu. So dibolehkan dia bertayamum. Ataupun orang yang tidak menemukan air, yang mana dia dah usaha dah tak ada air, waktu pun nak habis dah, takkan dia nak usaha sampai waktu habis, waktu solat tu habis, sayang. So diperbolehkan dia untuk dia bertayamum. So boleh untuk yang pertama. Kamu ada bagi 3 contoh Okey, contoh yang diterima untuk kaedah ni cuma 2 tu je. Contoh yang ketiga dia dah jadi kepada kaedah yang sebelum ini, iaitu masyaqqah tajlibu taisir, di mana dia tidak ada mudarat untuk cari air. Itu bukan mudarat, itu masyaqqah. Maksudnya dia dah susah nak cari air. Okey, dia cari tak jumpa, itu masyaqqah. Jadi disebabkan adanya kesusahan tersebut, ianya jadi ringan. Jadi dalam soalan kamu satu masalah dia boleh kaitkan dengan 2 kaedah. Jadi sebab tu saya nak perbetulkan, dekat kaedah yang kamu sebut tadi yang 2 tu boleh diterima sebab dia memang ada kemudaratan. Yang sakit dan terlampau sejuk tu lah. Ya. Contoh kalau dia ambil juga guna ayak, walaupun ayak ada. Isu dia lah ni, walaupun ayak ada tapi dia sakit. Dia memang sakit dia tu tak boleh kena ayak. Jadi kalau dia ambil akan membawakan kemudaratan. Boleh faham? Walaupun ada ayak dia dibenarkan tayamum. Bukan masalah tak ada ayak. Okey. Sama juga macam sejuk tadi. Ayak ada, cuma tak boleh kena. Kalau kena akan menyebabkan dia mudarat. Okey, boleh faham kat situ? Jadi bila contoh yang ketiga kamu bawakan tadi, apabila kita katakan dia ayak tak ada. Okeylah ni ayak tak ada. Dia sihat, tak ada apa masalah, tapi dia cari-cari tak jumpa. Waktu dah nak habis dah ni. Okey. Yang tu bukan mudarat. Yang tu masyaqqah. Okey. Yang tu masyaqqah. Jadi dengan kaedah, kalau saya tak silap saya ada Mariam ada bagi contoh pasal tayamum ni. Jadi disebabkan masyaqqah tersebut, waktu pun nak habis, cari air tak jumpa, dia dibenarkan untuk diringankan untuk tidak perlu ambil wuduk dengan air, boleh ambil tayamum. Itu masyaqqah. Kena kenal pasti mudarat ni apa, masyaqqah ni apa. Okey. Boleh faham? Jadi untuk kaedah ini, contoh yang ketiga yang kamu bagi tadi tu tak sesuai, tak tepat. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya tentang bai'ul salam, yang mana kita tengok pada asal hukum jual beli iaitu dalam satu majlis. Yang mana kita boleh nampak barang tu. Kalau bai'ul salam ni kita jual beli online ni, kita tak nampak barang tu macam mana, keadaan tu barang macam mana. Keadaan tu dah rosak ataupun belum, kita tak tahu. So kita hanya tengok mungkin dalam gambar ataupun sebaliknya. Kita tak tahu keadaan barang tu macam mana. So kat sini kat sini akad salam tu dia diperbolehkan kerana dapat memberi kemudahan dalam transaksi lah, jual beli,
dan menjadi keperluan umum. So kat sini kita tengoklah, walaupun kita tak nampak barang tu, walaupun barang tu kalau macam contoh barang tu tak sampai pada kita, so kita komplain ke macam mana dan sebagainya, barang tu tak sampai kita, so boleh mudaratkan kita. Dia akan jadi kepada barang yang aib, iaitu barang yang boleh ada kerosakan ataupun kecacatan kat sini. So kat situ ada mudarat lah kepada diri kita, sebab kita tak tahu barang tu macam mana, keadaan barang tu macam mana dan sebaliknya. So walaupun ada kemudaratan tu, so dia masih dibolehkan kerana dia keperluan umum, yang mana kita akan membelinya, macam lah ni kita beli online, beli barang-barang online, walaupun kita tak tahu dia punya kondisi dia macam mana, keadaan dia macam mana. Kadang-kadang orang tu dia boleh je bagi tiba-tiba barang tu rosak yang nak sampai kita tu, contohlah penghantaran dia merosakkan barang dan sebaliknya. So kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kalau kita jual beli biasa, dia ada dalam satu majlis, so kita tahu keadaan dia macam mana, keadaan barang tu macam mana. Kita boleh nampak dengan mata kita lah, kita boleh pegang, so kita boleh ambil dan pergi gitu je dalam proses jual beli. Tapi Bayu Salam ni kita beli, kita bayar dulu ataupun kita bayar dulu ataupun transaksi lah ni dah sampai bayar, contoh gitu. Tapi tak banyak lah yang platform untuk jual beli bayar ni, dia van tak silap. So kat sini diperbolehkan untuk kita. Akan tetapi jika melibatkan contoh barang tu rosak ataupun barang tu ada kecacatan, so diperbolehkan untuk dia untuk menghubungi penjual tu dan memberitahu, walaupun keadaan kawan tu dia dah hantar dah dalam keadaan yang baik, contoh, tapi dalam masa penghantaran tu tiba-tiba rosak, barang tu ada kecacatan dan sebaliknya. So demi hak kawan tu, demi dia nak menghilangkan kemudaratan pada diri dia nak guna benda tu sangat, dia boleh beritahu dekat dia punya penjual, dia beritahu kata barang ni dalam keadaan rosak. Mungkin penjual tu dia akan mengembalikan ataupun dia akan memberi yang barulah, yang lebih yang boleh digunakan. Tak kira lah barang-barang apa pun, makanan ke dan benda ke, macam-macam lagi lah untuk keperluan. Boleh ke sir? Tak boleh. Jom kan? Jom kan? Tak boleh Dia tak boleh. Dia pi mengata betul masuk. Okey, dia macam ni. Sebenarnya salam ni kamu kena cerita kontrak salam tu sendiri. Kamu tak perlu cerita sampai kemudaratan yang ada semua benda tu. Yang tu dia dah jadi bawah lain. Sebenarnya yang kamu nak cerita pasal yang berkaitan dalam orang kata apa? Dalam jual beli. Dalam jual beli online ni yang kamu nak cerita yang ada kemudaratan adalah barang aib tu sendiri. Yang tu kamu dah pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Tapi jual beli bai'un salam tu sendiri kat mana kemudaratan yang kita boleh beli online? Akad salam. Faham tak? Jadi okey, sebenarnya macam ni. Saya nak tengok kamu saya nak tengok kamu bagi hujah sebenarnya. Bai'un salam ni sebenarnya dia tidak ada kaitan dengan darar yuzal. Okey. Cubanya kalau kamu boleh kaitkan, cuba saya nak tengok macam mana kamu nak kaitkan. Dia tak sampai juga. Bai'un salam dia bukan ulama membolehkan jual beli online ataupun bai'un salam ni. Bai'un salam kamu kena tahu bai'un salam ni apa? Bayar semua 100% barang dapat kemudian. Itu bai'un salam. Bukan online, tak semestinya online. Online ni salah satulah. Tapi ianya tak semestinya online. Salam ni apa? Bayar semua, mesti bayar semua, bukan deposit, bukan apa. Kalau bayar deposit apa semua, dia tak jadi salam lah. Dia jadi kontrak lain. Bayar 100%, barang dapat kemudian. Lewat sehari ke, dia tak dapat lala tu.
ataupun dalam majlis tu. Okey. Itu salam. Jadi macam mana kamu nak kaitkan dengan salam dengan kaedah salam ini dibenarkan dengan kemudaratan yang ada? Sebab dia dah bayar duit 100% dia dah bayar duit tu. So kat situ kalau dia dah bayar dah, so kalau barang tu tak sampai, so mudarat pada dia. Dia Sebab tak dia dah sampai bayar. dia tak sampai tahap mudarat lagi lah. Dia tak sampai tahap mudarat. Mudarat ni apa? Dia cuma sampai tahap, kalau kamu bagi contoh yang banyak-banyak yang kamu bagi contoh tadi kan. Mudarat, merawat. Rawat orang yang sakit, tayamum. Nampak tak mudarat dia apa? Yang memudaratkan. Kamu kena faham mudarat. Yang tadi tu dia tak sampai tahap mudarat, dia hanya level masyaqqah ataupun susah. Dia akan jadi susah, duit dia tak ada. Duit dia burn macam tu, dia susah. Dia tak mudarat. Mudarat ni macam akan menyebabkan kita sakit ke, mati ke. Benda yang mudarat. Mudarat ni apa? Macam dalam bahasa Melayu, mudarat kan. Definisi mudarat tu. Okey. Okey. Jadi apabila barang tak sampai tu, dia bukan sampai tahap mudarat lagi. Dia sebenarnya dia berbalik kepada masyaqqah tadi. Dia susah lah. Okay? Dia kesulitan, kepayahan. Kamu tengok definisi. Jadi bagi saya lah, kalau kamu boleh lawan balik macam mana kamu nak kaitkan salam mudarat, saya boleh saya terima lagi. Cuba ni lagi. Ataupun kamu ada hujah-hujah lain lah. Ataupun kamu bagi contoh lain. Sebab kalau kat sini, sekejap kalau kat sini, okey, kalau kat sini contoh tayamum tadi saya dah perbetulkan sikit. Ada satu contoh yang tak boleh pakai untuk kat sini. Merawat boleh pakai, barang aib boleh. Cuma bai'un salam ni, kalau sama ada kamu nak cuba bagi hujah lain untuk kaitkan dengan darul yuzal ataupun kamu nak bagi contoh lain. Saya bagi contoh lain. Sila. Kejap. Contoh lain kalau mengikut menolak kerosakan mafsadat tapi didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kalau ambil contoh mengenai jual beli, berhukum sunat, tetapi jika jual beli itu mengandung aspek riba, maka jual beli itu dilarang. Boleh ke yang tu? Boleh explain further sikit, terangkan lebih terperinci. Nak sampai, cuma perlu sikit je. Menolak maksudnya dia ada mudarat. Maksudnya dia ada, kita menolak kerosakan lebih didahulukan daripada menarik, daripada kita ambil masalah tu. Maksudnya jika jual beli tu hukum dia sunat, jadi kita haruslah sunat. Tapi bila dalam jual beli tu mengandung aspek riba, maka dia dilarang. Maksudnya kita kena elakkan lah.
daripada mengambil jual beli yang mengandungi riba. Adara mufasadah muqaddam ala jalbil maslahat. Dia sekejap yang tu kamu ambil kaedah yang kecil lah kan, ataupun darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Okey, yang tu dia kaedah-kaedah kecil di mana menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Yang ni yang ni dia terperinci sikitlah. Yang ni dia detail sikit sebab tu saya tak ambil kaedah-kaedah kecil ni. Kaedah-kaedah kecil ni lah ni. Okey. Dia boleh diterima, tapi bagi saya untuk kursus ini saya nak cuba cari lagi contoh lain lah. Okey, sebab dia macam ni. Learning issue dia kita nak bincangkan tentang kemudaratan yang menyebabkan satu-satu hukum asal itu dihapuskan. Okey. Kebanyakan kaedah-kaedah kecil ini dia akan kalau kamu perasan, kebanyakan kaedah-kaedah kecil ini dia ada orang panggil apa, versus ataupun dia ada orang panggil dia macam dia ada bercanggah, nak kata bercanggah kan, dia macam dipanggil dia bertembung. Kaedah tepat dia bertembung dengan satu kemudaratan, dia bertembung dengan kemudaratan yang lain. Kemudaratan bertembung dengan macam Syakir sebut tadi dengan kemaslahatan. Dia bertembung. Yang tu lebih detail lagi lah. Yang tu insya-Allah kamu akan belajar kemudian. Cumanya kita nak fokus dekat kursus ni, kita nak fokus dekat meja supaya kamu faham yang meja dia dulu. Okey. Yang meja dia dulu, kalau yang berkaitan dengan yang meja ni, cuba cari contoh yang menyebabkan hukum sepatutnya macam ni, tapi disebabkan kemudaratan dia boleh buat macam ni. Kalau tadi tu kita kena elak. Dia perbincangan dia lebih detail sikit lah untuk kaedah yang kaedah kecil tu, ataupun kita panggil kaedah furuk, ataupun bahasa Melayu kaedah terbitan daripada kaedah yang meja ni. Saya tak mau detail yang tu sebab yang tu dia akan takut kamu pening. Kita nak fokus kepada meja kaedah. Bukan saya tolak kaedah, bukan saya tolak contoh tu. Cumanya tak mau bagi kamu pening kepada kaedah kecil. Kamu boleh cuba cari satu kaedah. Sebenarnya ada lagi kaedah Islamic Finance yang jelas, yang kita boleh guna pakai untuk kaitkan dengan kaedah yang meja, iaitu darar yuzal ataupun darar la darar wala dirar ni. Cuba cari, ada lagi tak? Ada jumpa tak? Kalau jumpa boleh kongsi kan?
Kalau contoh dia ni bekerja sebagai 7E lah, yang mana ada orang nak beli arak kat dia. Macam kalau kita tahu arak tu memudaratkan orang lain. Arak tu boleh memudaratkan, boleh membahayakan, mabuk dan sebagainya. So kat situ kita elakkan. Kita elakkan tu mungkin dari segi mungkin kita membasmi kedai-kedai arak tu, ataupun macam kalau orang yang orang ni lah, kita bukan orang Islam lah, contoh orang Islam, mungkin disebabkan kita tak mau tanggung saya tak masuk kot. Maksudnya tak valid kan. Carilah. Atau ada orang nak bantu ke? Ni pelajar kawangan Islam kita ni. Kalau contoh seseorang tu dia meminjam duit. Dia meminjam duit. Beberapa dia meminjam duit sebabkan dia keperluan diri dia. Lepas tu dia berjanji akan bayar pada hari yang ditetapkan. Ataupun dia beritahu kata nanti dia akan bayar. Waktu kondisi kawan tu dia macam orang yang dia hutang tu dia main balik, dia minta duit tu sebab dia terdesak sangat. Dia terdesak, tak ada duit lah nak makan, nak beli makanan ataupun sebaliknya. Dalam masa sama duit kawan tu pun tak banyak sangat. So dia memberi sejumlah wang yang mana dia ada dulu untuk membayar separuh duit kepada kawan tu untuk menghilangkan kemudaratan pada kawan tu untuk membeli keperluan ataupun sebaliknya lah. Itu boleh ke? Tak boleh ke? Tak. Dia tengah nak faham situasi. Okay. Okay. Dia berbalik kepada hukum bayar hutang ni wajib. Okay. Bayar hutang ni wajib. Namun tak kisahlah ada orang tak kisahlah orang yang bagi hutang tu dia tak ada duit ke, ada duit ke, tapi disebabkan dia berhutang, dia wajib bayar. Okay. Tetapi okay, dia ada dia yang tu okay, macam mana nak kaitkan dengan mudarat adalah kalau dia bayar juga, dia ada keluarga, anak-anak dia tak ada nak makan. Okay. Jadi dia dibolehkan untuk
lambat bayar, ditangguh ataupun lambat bayar. Tu kalau pinjam dengan orang, kalau pinjam dengan bank memang tak boleh ke ah. Dia kat situ dia sebenarnya dia ada beberapa implikasi yang agak rumit untuk dia tak straightforward dengan dharar yuzal. Faham tak? Dia akan ada beberapa kaedah-kaedah lain yang membolehkan dia untuk tak bayar. Okey. Dia ada kalau nak kaitkan dengan mudarat mungkin dia boleh katakan bahawa okey dia tu kalau dia bayar dia tak ada duit, anak-anak dia kalau tak makan akan menyebabkan dia mudarat lah, sakit dan sebagainya ataupun dia tu sakit dan sebagainya. Bolehlah kalau nak ambil sebagai ganti kepada bai'un salam tu, cumanya explanation atau elaboration yang kamu nak kena terangkan tu biar straightforward sikit. Jangan koda merata, jangan duk kata dia ni macam Amin cerita tadi lah. Okey, yang dia ni dia pula sakit, lepas tu yang ni dia pula tak ada duit. Okey, dia ni pula tak ada duit. Dua-dua tak ada duit lah ni. Habis tu macam mana? Jangan buat satu situasi yang straightforward untuk nak memahami satu kaedah ni. Sebabnya ada lagi beberapa kaedah, tak apa, saya tak mau kongsikan macam saya cakap tadi yang berkaitan dengan khususnya yang berkaitan dengan Islamic Finance, saya akan kongsikan di akhir nantilah. Okey, tapi apa yang saya kalau boleh saya nak minta untuk grup ni tolong cari lagi kaedah contoh situasi kemudaratan yang dihapuskan untuk Islamic Finance untuk yang lebih straightforward. Okey, yang lebih straightforward. Okey. Dia ada kaitan nak mudah lah. Tadi bila kamu sebut pasal pinjam tu macam nak sampai dah, tapi bila kamu buat cerita yang macam ni dia jadi macam complicated sikit. Dia ada kaitan dengan bab pinjaman. Kalau nak ada yang contoh lain dia straightforward, dia ada contoh yang berkaitan dengan pinjaman. Cuba cari dan masukkan dalam assignment ataupun summary. Okey, 3. Kalau contoh PTPTN Cuba cerita. disekat, maksudnya tidak dibenarkan untuk keluar daripada negara, di blacklist. Okey. Takut memberi mudarat kepada orang tu, takut dia lari tak bayar hutang ataupun mati. Macam mana tak? Macam tu lah. Melainkan dia ada wakil. Sekejap nak kata tak tepat pun tak boleh juga. Dia yang tu dia berpihak kepada PTPN tu sendiri. Okey, kalau saya buka main. Buka. Contoh kamu nak katakan bahawa PTPN mengenakan denda pada peminjam sebab tak bayar hutang. Dia nak kaitkan dengan mudarat tu tak nampak. Tak sampai. Cuba kamu elaboratekan lebih lagi. Tak apa. Okey, buat masa ni kamu cari masukkan dalam summary dulu sebab masa tak mengizinkan. Okey. Kamu cari dan masukkan dalam summary. Cuma yang tu kamu kena Syakir, kamu kena cerita macam mana kamu nak kaitkan. Okey, nak bagi
nak bagi nampak straightforward dia, kamu nyatakan okey dia mesti melibatkan satu benda yang sebelum ni tak boleh, tiba-tiba dibolehkan disebabkan mudarat. Faham tak? Benda ni asalnya yang straightforward lah, yang tu yang saya nak minta yang straightforward. Benda ni tak boleh, tapi dibolehkan disebabkan ada mudarat. Ada mudarat. Macam kamu bagi contoh tadi, rawat sakit, barang aib dan sebagainya. Benda tu tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak boleh tengok aurat. Tapi disebabkan kemudaratan, boleh tengok. Tapi kawasan tertentu saja. Contoh dia sakit dekat paha, nak selak sampai habis. Tak boleh tu. Sama juga macam makan benda-benda yang haram tadi. Asal tak boleh. Tapi dibolehkan disebabkan mudarat. Cuba cari untuk Islamic Finance juga. Okey? Okey. Sekejap saya tengah yang ni. Okey, ada apa-apa lagi? Yang lain jelas, faham Yang penting saya nak jelaskan bahawa definisi tu, okey, kamu kena faham satu masalah, apa yang menyebabkan kemudaratan yang menyebabkan satu hukum itu berubah. Okey. Dalil dia ada, contohnya ada, cumanya ada beberapa contoh dari segi penerangan contoh tayamum itu saya dah jelaskan, jangan nanti ada yang jawab pasal tak ada ayat tu pula. Isu dia bukan isu tak ada ayat, isu dia tak boleh kena ayat. Okey. Walaupun ayat ada. Dibenarkan sebab tayamum ni apa? Bila tak ada ayat. Bila cari ayat tak jumpa. Lah ni ayat ada tapi dia nak tayamum juga. Boleh tak? Tu persoalan dia. Persoalan dia dibolehkan sebab ada mudarat. Okey. Cumanya yang Islamic Finance tu cuba cari lagi satu yang lebih straightforward. Bukan saya nak nafikan benda yang kamu bagi contoh yang tadi tu salah ataupun tidak. Macam elakkan daripada bank konvensional dan sebagainya. Okey. Tetapi ada situasi yang lebih straightforward untuk mudah kamu nak faham. Sebab yang tu dia bila mai bab bertembung ni ada detail. Bertembung ni banyak. Mudarat kecil dengan mudarat besar. Mudarat umum dengan mudarat khusus. Mudarat dengan kemaslahatan. Dia ada bertembung benda tu. Jadi ada perbahasan kat situ. Ulama nak pilih yang mana. Yang mana yang kena utama. Yang mana yang lebih utama. Dia akan berkaitan dengan maqasid syariah. Pula dia akan kaitkan dengan maqasid syariah pula. Jadi yang tu agak detail. Lah ni kita nak bincangkan tentang meja kaedah ataupun kaedah-kaedah yang paling utama. So cuba datangkan dengan contoh yang lebih mudah lah untuk kamu nak faham dulu untuk peringkat ni. Boleh Allah alam. Kita round table sikit. Siapa nama? Saya tengok dari kamera saya lah. Skrin saya. Sarif Din. Soalan? Najdi? Tak ada saya, insya-Allah. Badiha? Nisa? Ada? Kim Farhan? Ada? Mariam? Ada. So kata-kata akhir Amin dengan Syakir ada apa-apa? Ada? Tidak. Okey. Okey, jadi apa yang perlu untuk kamu update dekat summary? Satu contoh lagi untuk memudahkan rakan-rakan lain nak memahami atau nak gunakan contoh itu untuk tujuan nak faham dan tujuan untuk peperiksaan lah. Boleh Jadi yang tu saja. Macam biasa, Isnin depan ada cuti berapa tak? Tak ada kan? Tak ada pun Kalau tak ada, kita akan proceed dengan quiz berkaitan dengan Dharra Yuzal. Dan kalau boleh hantar summary sebelum tak quiz dan slide yang dah repair sebelum quiz dekat Moodle. Okey, itu saja. Kita tangguh minta sebaik kafarah surah.
Saya lupa. Saya rasa saya dah bagi tahu dah, macam kan kita quiz BI kan. Masa Ha. BI. Ha. Still BI juga. Ha? Final. Final Soalan. lah. Final akan ada 2 set soalan. Satu BI, satu Melayu, satu bahasa Melayu, satu SY 1211. Untuk soalan peperiksaan saya akan pecah. Siapa yang ambil FB 3013 satu soalan, yang ambil SY 1211 satu soalan. Yang FB 3013 100% English lah. Okey, yang SY tengoklah bahasa Arab atau bahasa Melayu ke. Okey. Okay. Sir.